Kita bersama dengan Setiausaha Bahagian Keuangan dan Pembangunan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, KASA, Encik Zurin Zubir. Assalamualaikum Cik Zurin, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mawi Ana sihat? Sihat Cik Zurin, Alhamdulillah. Saya ni pertama kali dengar projek wakaf air ni. Masa wakaf tanah, wakaf duit, wakaf harta. Itulah dia, saya membayangkan air macam mana ni, air paip ke ataupun air mineral. Air mineral botol Projek wakaf air ni apa ni, tuan? Projek wakaf air lebih tertumpu kepada kawasan yang tidak mendapat bekalan air awam oleh syarikat air atau operator. Di mana kebiasaannya kawasan pedalaman jauh daripada bekalan air dan paip utama lah. Projek ini biasanya merangkumi skop pembinaan kolam tadahan air, penyambungan paip, beserta aksesori dan pembinaan tangki air. Tapi kalau dalam hal ni Mawi Nas, sebenarnya kaedah pendanaan alternatif ni kementerian melalui EYB Menteri dan juga Ketua Setiausaha Kementerian, kita berpandangan wajarlah supaya kebajikan ini kita libatkan orang awam. Yang nak beramal soleh, yang faham. Sebut pasal wakaf kan dia akan ada sampai bila-bila. Lagi air dia, benda tu ada lagi, selagi tu kita dapat pahala. InsyaAllah, betul. Jadi dalam hal ni kan, air ni, tapi agak menggusarkan lah Mawi Anas kan. Sebab kalau di Malaysia ni, di Semenanjung umpamanya, hanya di Melaka dan Pulau Pinang sahaja capaian air 100%. Okey. Jadi lain-lain negeri itu mungkin 95%, 96%. Jadi berarti dalam 5% masih lagi tidak mendapat bekalan air yang bersih. Maknanya 40% masih tidak mendapat bekalan air bersih kepada operator air. Jadi itulah bila kita terfikirkan macam kalau nak bercerita secara santai lah. Di mana-mana kementerian, agensi kerajaan, kita ada dua bajet. Maknanya satu bajet operating expenditure, bajet mengurus. Bajet mengurus ni biasanya kerajaan melalui Kementerian Keuangan akan bagi dana daripada hasil. Manakala bagi bajet pembangunan ataupun kita panggil sebagai development expenditure, ianya adalah melalui pinjaman kerajaan. Okey Tuan, sebenarnya macam mana kita nak jelaskan kat masyarakat kan? Yalah, pasal kita tahu sebenarnya untuk membekalkan air ni sebenarnya tanggungjawab kerajaan kan. Tapi macam mana kita nak bagi tahu yang kenapa kerajaan perlu kepada sumbangan orang awam ni sini? Kita kena faham satu dari konsep cost effective. Cost effectiveness tu maknanya adakah cost itu efektif untuk kita laksanakan sesuatu projek tersebut. Umpama kalau di kawasan pedalaman, umpamanya kalau tak payah cerita Sabah dan Sarawak, even di Kelantan sendiri pun kita ada pengalaman. Kalau katakanlah kita cerita tentang musim perayaan, kita nak sampai Kelantan Kota Baru tu mungkin makan masa 12 jam hingga 1 hari. Betul. Tetapi yang ramai tidak tahu bahawa kalau kita nak capai kawasan di Kuala Krai umpamanya, kawasan pedalaman, mengambil masa 8 jam. Yes. Mungkin kena naik bot, naik keadaan off-road dan sebagainya. Jadi, walaupun mungkin jaraknya dalam 7 ataupun 8 kilometer sahaja, tapi masa mungkin 8 jam. Jadi, bayangkan bagaimana kita nak pasang pipe. Betul. Jadi, kos dia sangat tinggi. Faham. Maknanya tidak efektif. Sebab itu kita fikir adalah wajar sekiranya kita menggunakan pendanaan yang alternatif. Maknanya dalam bentuk sama ada, kalau sekarang sedia ada, dah ada pipe, kita gantikan pipe yang baru. Kalau tak ada pipe, mungkin air tanda, air bukit kan. Mungkin buat tube well, telaga, perigi dan sebagainya. Dan mungkin ada kaedah baru macam contoh di kawasan Sabah ataupun Sarawak, kita boleh guna air embun. Kalau dulu-dulu kan masa kecil-kecil kan Mawi kan, masa dekat Johor kan, kalau pagi-pagi tu sejuk bonar kan. Jadi embun tu kita boleh jadikan air. Betul. Kan, boleh minum, boleh buat macam-macam kegunaan dia lah kan. Wuduk. Boleh buat wuduk kan. Jadi ini antara perkara yang kita lihat. Dan malahan Mawi, yang menariknya sekarang ni kita dah buat secara kreatif sebab benda ni alternatif. Kreatifnya dari segi
kita bayangkan, kita sekarang sedang dalam usaha untuk bekerjasama. Sekarang rakan strategik kita umpamanya Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, Persatuan Kontraktor Bumi Malaysia, Wanita Industrian Binaan Malaysia, Persatuan Kontraktor Bumi Kelas F. Dan sekarang yang menariknya, kita dah berunding, dah berbincang, bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Politeknik dan Community College Community. Okey. Ini cantik, maknanya sambutan Kita tu ada. bayangkan, Ya. ada terdapat lebih kurang 105 buah Tu dia. politeknik dan college community seluruh negara. Ya, tadi Encik Zurin ada bagi tahu sambutan sebenarnya sangat menggalakkan daripada politeknik. Kata tadi ada 100 lebih yang join untuk wakaf air ni. Jadi Encik Zurin, macam mana sambutan orang ramai terhadap wakaf air setakat ni? Orang ramai ni. Sehingga kini kita dana terkumpul wakaf air ini adalah sejumlah 3.998 bilion. Juta, sorry. Banyak sangat bilion kan. Bilion banyak sangat. Ni juta. Okey. Juta. InsyaAllah doa tu doa. Amin. Jadi macam tadi bila kita sebut, bila kita kerjasama dengan Jabatan Politeknik dan juga komuniti ni, dia ada 105,000 orang pelajar. Sebab wakaf air ni, kita nak supaya anak-anak muda kita ni, pelajar kita ni, tunjang pemimpin masa depan kita ni. 105,000 ni besok mereka yang akan ke hadapan. Amin. Dia dapat tahu, amin ya rabbal alamin, supaya usaha yang sama ni dapat diteruskan. Setakat ni kalau kita lihat daripada sumbangan yang diterima, agak memberansangkan lah. Malahan waktu kita membuat jamuan buka puasa bersama rakan strategik, kita mendapat tidak kurang daripada 300,000. InsyaAllah. Pada malam tu saja nak buka puasa tu, syarikat-syarikat yang kata orang da'i lah. Kami fikir sekiranya perkara ni diwar-warkan, ramai yang berminat untuk mendapat pahala yang sentiasa mengalir umpama sungai. Amin, insyaAllah. Amin. Tapi kalau tuan tengok macam mana projek wakaf air ni kita nak jadikan sebagai dana alternatif ni, dia betul-betul boleh mampu nak biayai projek perkhidmatan air ni. Dia memang mampu kalau kita lihat macam umpamanya lah. Setakat ni kita dah bina lebih daripada 18 projek yang mendapat manfaat kepada orang ramai, lebih kurang 8,000 penduduk di kawasan pedalaman daripada Disember 2020 sehingga 31 Mei 2022. Jadi nilai dia dalam RM837,000. Jadi kementerian menjangkakan, kita membayangkan akhir tahun ini seramai 26,000 penduduk di luar bandar bakal menerima manfaat daripada hasil wakaf air ini. Jadi maknanya kita bayangkan macam, pengalaman saya bila pergi ke kawasan pedalaman ni kan, bila ada pakcik ni selama dah mungkin dia dah hidup 60-70 tahun, tiba-tiba dapat bekalan air bersih. Dia punya syukur dia, Allahu Akbar. Betul. Sedih tengok. Kan? Jadi orang betul-betul yang dia nak air, kita ni duduk kat bandar, air api semua ada. Betul. Kan? Mereka terpaksa angkat air, bayangkan betapa payahnya mereka untuk mendapat bekalan air. Betul. Nak maintain pipe semua. Betul. Saya pun ada pengalaman tuan pergi kawasan pedalaman bulan puasa baru ni. Memang kesian tengok keadaan dia orang. Tahu tak dapat. Betul lah. Apa perancangan kementerian untuk mengembangkan lagi harta wakaf? Kementerian dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia giat melaksanakan hebahan, promosikan wakaf air, menghebahkan impak positif wakaf air dalam menangani isu-isu bekalan air seluruh negara. Dia dijalankan melalui program-program kasar dan juga YWM seperti pameran, webinar dan semua saluran media. Sama ada media rasmi ataupun media sosial, dan mungkin kita boleh latih jugalah Mawi dengan Anas sebagai kita punya usaha besar. Dan selain pada itu, kita juga macam saya sebut awal tadi, kita wujudkan rakan-rakan strategik kita, sama ada di pihak korporat, pertubuhan bukan rasmi dan juga Jabatan Perkhidmatan Politeknik dan komuniti, college community, Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi ini boleh menyumbang dari segi dana, kepakaran dan juga perkhidmatan. InsyaAllah. Selain itu, kita juga cuba nak meningkatkan dalam kaedah dengan IPTA ini, meningkatkan pengetahuan serta pengalaman serta membentuk sasiar diri positif melalui aktiviti kemasyarakatan di kalangan pelajar-pelajar IPTA. Baik. Okey, kalau tuan, kalau kita tengok kan, kita nak tanya juga hala tuju wakaf air untuk ni future ni. Akan datang kan. Kita semalam baru bermesyuarat dengan pihak kerajaan negeri Sarawak dan selepas ni mungkin Sabah lah. Kita bercadang dalam perancangan untuk meluaskan pelaksanaan wakaf air ni sehingga Sabah dan Sarawak. InsyaAllah. Tahun ini juga insyaAllah. Fokus utama adalah di kawasan-kawasan yang terpencil, yang mana ianya tidak ekonomik untuk dibiayai di bawah operator bekalan air sedia ada lah. Faham. Pelaksanaan projek-projek
projek bekalan air alternatif bawah wakaf air lebih mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Jadi dalam biasanya, tengoklah kalau kita ada tenaga kerja macam sukarelawan daripada IPTA, College Politeknik dan community kan. Kalau 300 orang mungkin satu hari boleh selesai kerja dia. Yes, faham. Tapi kalau kontraktor buat mungkin ambil masa sebulan ataupun 2 lah. Betul. Mengikut jarak pedalaman tersebut kan. Berhubungan perkara ini juga, Kementerian telah menambah baik pengurusan wakaf air sejak penubuhannya pada 2 tahun lepas, 2020, dengan meningkatkan siling pendanaan daripada RM50,000 kepada RM75,000 Alhamdulillah. Malaysia bagi negeri Sabah dan Sarawak. Namun di Semenanjung Malaysia, had siling pendanaan kekal kepada RM50,000 tetapi boleh dipertimbang dalam jawatan kuasa hidup nantilah sekiranya wajar. Itulah pengalaman saya, Win, masa pergi bagi bantuan dekat kawasan pedalaman dekat area Jelebu, Negeri Sembilan tuan. Boleh, memang Jelebu. Mawi boleh bagi tahu saya je. Kan. Sukarelawan memang daripada IPT ni banyak bagi bantuan jugalah. Okey, tuan, macam mana kita nak join projek wakaf air ni? Dia mudah aja. Kita sekarang orang muda ni kan, saya tengok anak saya yang kerja ni, dia suka kadang QR code boleh. Okey. Nak gaji boleh, nak transfer boleh, online banking, ataupun kalau siapa-siapa yang otai macam saya ni, pergilah kaunter Yayasan Wakaf Malaysia, kaunter bank, wang pos kan. Okey. Dia ada social media ke untuk wakaf air? Tak ada macam Instagram ke Facebook ke? Okey. Kalau kita sebenarnya sekarang dalam sedang mengusahakan satu portal untuk wakaf air. Tetapi kalau masuk dalam Yayasan Wakaf Malaysia punya website, memang ada lah. Dia Yayasan Wakaf Malaysia, dia ada banyak jenis wakaf. Salah satu produk dia yang kita terajui adalah wakaf air lah. Right. InsyaAllah sama-sama kita akan sebarkan lagi projek wakaf air ni. InsyaAllah semua dapat manfaat tu. Bukan bantuan. Betul. Kita tolonglah mana yang mampu, susah kan, mana yang tidak mampu kan. Kan bagus gitu. Kita melihat orang yang di bawah, insyaAllah kita akan lebih bersyukur kan? Betul, syukur itu penting kan? Betul. Baik Tuan Zurin, terima kasih banyak-banyak. Nanti ada masa kita boleh ngateh ngopi. Boleh. Terima kasih. Apa-apa roja Tuan. Terima kasih tau. Tuan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.